Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, para ulama menggariskan riya ini ada dua. Yang pertama, riya'u syirkin, riya syirik, dan yang kedua riya'u ikhlas. Apa beza riya syirik dan juga riya ikhlas? Riya yang dikatakan riya syirik ni adalah dia buat satu benda kerana Allah dan juga untuk manusia. Kalau riya ikhlas, dia buat hanya semata-mata kerana manusia sahaja. Riya syirik, dia niat kerana Allah, dalam masa yang sama dia juga buat kerana untuk manusia. Rajin main kuliah, menuntut ilmu, orang panggil dia dah ustaz dan sebagainya, kan? Kita rasa kita ni hebat dengan ilmu, dan disebabkan kita rasa kita hebat, kita rasa ilmu kita kemah, kita mula nak langgak semua orang. Kita tak ada benda yang boleh kita lakukan dalam kehidupan kita seharian ini sebagai penuntut ilmu, melainkan kita main majlis ilmu. Hari ni aku nak belajar apa buah ataupun apa benda buah kilah, supaya sekali aku boleh berkelahi dengan orang lain pula. Dan kalau ada benda tu dalam hati kita dan kita pernah buat benda tu, kita kena cepat-cepat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita kena perbaharui niat kita. Kerana ramai orang dah yang mengikuti jalan menuntut ilmu ini, akhirnya mereka tercicir begitu sahaja, ataupun mereka tenggelam dalam lautan perdebatan yang tak ada kesudahan. Dan saya dah jumpa ramai orang macam ni, dan akhirnya dia tak ke mana. Khususnya zaman-zaman lah ni, kita jumpa orang yang pelik-pelik. Dia jadi mujtahid, mujtahid abad ini. Kemudian dia pergi ajak orang berdebat dengan berkelahi dengan orang tu, debat dengan orang ni. Lalah dia declare dialah yang paling hebat sekali. Orang macam-macam zaman lah ni, sakit. Sama ada mungkin otaknya sakit, ataupun hatinya juga sakit. Dan ini satu musibah yang melanda, ataupun satu bencana yang melanda penuntut ilmu, khususnya pada zaman sekarang ini. Ilmu sepatutnya membawa kita jauh daripada perkara-perkara seperti ini, iaitu rasa bongkak, rasa sombong. Kerana ilmu sepatutnya menyebabkan diri kita lebih tunduk, lebih rasa kita ni jauh, tak ada ilmu pengetahuan. Saya dah lalui satu proses ni, dan akhirnya saya rasa banyak benda yang kita tak tahu. Dan dulu dalam proses duk mengajar ni, kita pernah bagi satu pandangan, akhirnya kita rasa dulu ni aku ni lajak. Saya teringat dulu antara tempat yang mula-mula saya mengajar di Tasik Gelugong, surau Syekh Azman kita. Dulu saya bertegah, kita kena buat khutbah Jumaat tu sekali ya. Satu ya khutbah, bukan sekali, mana satu khutbah kita buat, kerana ini adalah sunnah. Kemudian bila kita baca, kita dapati di sisi jumhur al-a'immah al-arba'ah, imam-imam 4, dan mereka ni adalah salafus salih, semua buat 2 khutbah. Kita kononnya nak pegang ni hadis Bukhari tu jelas menunjukkan bahawasanya khutbah tu satu saja. Khutbah yang kedua tu nak Nabi turun pergi jumpa orang perempuan, kan? Jadi dia sebenarnya satu saja khutbah, kan? Di kita pertahan benda tu, sehingga akhirnya orang pun jadi pelik. Tak pernah dibuat di tempat kita ni, satu saja khutbah hari raya. Lama kelamaan dia melalui satu proses, kita dapati benda ni tak berapa nak kena. Bukan tak apa nak kena, memang tak kena. Tak kena. Dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesilapan yang lalu, kerana disebabkan kegopohan kita. Sama juga dalam bab solat, kita baca sifatu salatun nabi karangan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah.
kitab yang sangat bagus, sangat hebat perbincangannya tentang salat. Tapi pada masa tu bagi kita hak itulah satu-satunya yang betul panduan tu. Lepas tu kita beli satu CD Indonesia kan, yang tunjuk proses benda tu, dan kita kata hak ni lah, dan siapa-siapa yang buat menyelisihi CD ni maka dia menyalahi sunnah. Bila kita dah baca lagi banyak benda dan sebagainya, Allahu Akbar, kita dapati salah dalam hal ini. Salah dalam masalah pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah saya dulu kata tak boleh ni, baju ni tak boleh pakai. Dalam hadis jelas Nabi tak ada baju, dia kain kapan 3 lah saja, warna putih. So baju ni tak boleh tak boleh. Siapa adalah bid'ah. Bila kita baca lagi, kita mengaji, baca kitab Al-Um karangan Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ada nakalkan beberapa asar daripada tabi'in, antaranya kalau tak silap saya lah daripada Abdullah bin Mubarak. Dia suka sekiranya orang yang mati ini dia dikebumikan, orang yang rajin semayang dengan dia dikebumikan dengan pakaian yang dia pakai ketika mana semayang. Tapi di situ pun Imam Syafi'i tetap kata, aku lebih suka kalau sekiranya dia dipakai. Saya baca teks Imam Syafi'i kata, aku suka sekiranya jenazah ini dikafankan dengan 3 helai pakaian kain, 3 helai kain, tanpa serban, tanpa baju dan sebagainya. Tapi di bawah tu Imam Syafi'i kata, sekiranya dia pakai baju juga maka tak mengapa, insya-Allah. Saya cuba nak faham apa sebab Imam Syafi'i kata benda tu. Rupanya ada asar daripada tabi'in yang mana dia kata dia lebih suka sekiranya kalau orang yang mati ini dia dipakaikan dalam pakaian semayangnya. Maknanya orang Melayu kita yang pakai serban, pakai baju jubah kan, dia jubah baju Melayu tu, nak kata totally salah benda tu, bid'ah, sesat dan sebagainya, tak sampai tahap tu tuan-tuan. Tak sampai tahap tu. Mana kita kata ada asasnya dan ada petunjuknya daripada salafus salih. Kita pun berdiri di atas manhaj ini yang mana mengikuti Al-Quran dan juga As-Sunnah dan juga para salafus salih, kerana mereka adalah a'immah, mereka adalah imam, orang yang mendahului kita dalam segala-galanya. Dalam ba'aqidah mereka lah yang paling hebat, dalam masalah ibadah mereka lah yang paling hebat, dalam masalah akhlak mereka lah, contoh teladan mereka lah yang paling kita utamakan. Jadi bila dah semak tu, Allah, saya rasa dulu ni lajak. Dan itulah hakikatnya proses kita dalam menuntut ilmu ni, dan dia takkan ada pengakhirannya. Jadi kalau sekiranya niat kita daripada awal lagi ikhlas, maka takkan menjadi masalah dalam hal ini. Bila mana kita jumpa satu benda yang menyalahi pegangan kita yang dahulu, yang mula-mula, kalau niat kita ikhlas, kita takkan ada masalah. Ala ra'si wal 'ain, kita tunduk kepada kebenaran yang hak. Dulu aku salah, ya, saya mengaku saya salah dalam hal ini. Hatta setelah kita dah jadi tok guru, jadi tok syekh, jadi profesor, jadi doktor di universiti, ada orang hamba Allah ni budak baru ya, budak tahun 1 ataupun budak baru main mengaji yang kita Ustaz, saya rasa salah ni tadi Ustaz sebut ni. Kita pun cek balik, rupanya betul-betul kita salah. Pada ketika itu disebabkan niat kita ikhlas kerana Allah dalam menuntut ilmu dan juga dalam menyampaikan ilmu, kita akan tunduk kepada kebenaran tersebut, dan kita takkan ada berdolak dalih dengan apa cara sekalipun. Sebab itulah niat tu sangat penting, kerana niat itulah menentukan segala-galanya. Kalau tak, Nabi tak kata innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kerana niat itu akan menentukan segala proses yang seterusnya.